Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan mengenai pengurusan sumber manusia. Ahli kumpulan kami terbahagi kepada 4, iaitu saya, Muhammad Asy Azwan bin Abdul Aziz, CB 210123. Seterusnya Khairul Amin bin Ishaq, CB 210030. Seterusnya Syed Muhammad Ikhwan bin Syed Zulkifli. Seterusnya Nur Hakimi bin Samsudin, DB 210080. Okey, seterusnya saya akan bincangkan mengenai isi kandungan dalam pembentangan ini, iaitu yang pertama adalah perbincangan dan penerangan amalan. Yang kedua adalah kebersanan sistem. Yang ketiga adalah carta, gambar serta pensijilan. Dan yang terakhir adalah kepentingan dan kelemahan. Okay, seterusnya saya akan membincangkan mengenai pembincangan dan penerangan amalan. Dia terbagi kepada 4 faktor, iaitu pengambilan dan pemilihan kerja, latihan dan pembangunan, papasan faedah, dan akhir sekali adalah keselarasan dengan matlamat organisasi. Pengurusan sumber manusia memainkan peranan penting dalam organisasi, melibatkan aspek seperti latihan, pembangunan, pampasan, prestasi kesihatan dan perhubungan pekerjaan. Pengambilan dan pemilihan kerja merupakan tahap awal yang kritikal, dengan analisa pekerjaan dan penarikan bakat menjadi aspek penting. Transpirasi, kepastian, rujukan latar belakang juga ditekankan dalam proses rekrutmen. Seterusnya adalah latihan dan pembangunan pekerja yang membantu meningkatkan kemahiran pengetahuan pentubuhan individu, yang secara keseluruhan meningkatkan produktiviti dan kualiti produk dalam perkhidmatan organisasi. Papasan yang adil dan kompetensif memainkan peranan penting dalam menarik, memotivasikan dan mengekalkan pekerja berbakat. Penilaian prestasi membantu mengukur pencapaian pekerja dan memberi kesan positif terhadap produktiviti dan kepuasan pekerja. Seterusnya adalah mempertahankan pekerja berbakat melibatkan program pensaraan awal, latihan penggantian dan pengurusan pengetahuan. Ini membantu organisasi memastikan keselarasan sumber manusia dan kontinuiti operasi, dengan menekankan pembangunan bakat dalam dan penyelarasan matlamat individu dengan organisasi. Organisasi dapat mengekalkan keunggulan kompetensif dalam persekitaran perniagaan yang kompetensif. Dalam perbincangan ini, saya meletakkan beberapa akta yang melibatkan dengan sumber manusia, iaitu Akta Kerja 1955 pada kurungan Akta 265, iaitu melibatkan seperti undang-undang yang dikuatkuasa Malaysia dan wilayah persekutuan. Dan seterusnya adalah Akta 1955, iaitu Pindaan 2022, iaitu menerapkan sistem menjadi persamaan antara bangsa. Dan seterusnya adalah Akta Maklumat Pekerjaan 1953, iaitu pada kurungan Akta 159. Akta ini memperuntukkan agar mengumpulkan matlamat berkaitan terma-terma perkhidmatan. Dan seterusnya adalah Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950. Akta ini membuat peruntukan mengenai hari kelepasan mingguan dari orang yang digunakan perkhidmatan di kedai, restoran dan panggung. Akta ini terpakai di Semenanjung, Malaysia. Akta yang terakhir adalah Akta Perhubungan Perusahaan 1957 pada kurungan Akta 177, iaitu akta yang mengawal selia perhubungan
serta mengekalkan keharmonian industri antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja di sektor awam dan swasta. Akta ini mengandungi peruntukan mengenai hak majikan dan pekerja dalam menyelesaikan pertikaian perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Amin. Baik, untuk slide ini saya akan mentangkan keberkesanan sistem terutamanya industri dan institusi yang terlibat dalam pengurusan sumber manusia, di mana terdapat 4. Yang pertama, sistem penjawatan, sistem penggajian, sistem latihan dan pembangunan, dan sistem prestasi dan penilaian. Baiklah, untuk sistem penjawatan dan pengambilan pekerja ni, sistem penjawatan ni dia adalah merupakan komponen yang penting dalam pengurusan sumber manusia. Berdasarkan Akta 612 Pembangunan Sumber Manusia Berhad tahun 2001, di mana sistem penjawatan ni Human Resource Management, dia akan membuat pengiklanan jawatan kosong. Dalam sistem ni dia dapat membantu mengiklankan jawatan kosong yang secara efektif melalui platform laman web kerjaya seperti LinkedIn, Portal Kerjaya dan laman web institusi. Baiklah, seterusnya sistem penggajian. Sistem penggajian dia adalah merupakan faktor yang penting juga dalam Human Resource Management, di mana fungsi utama sistem penggajian ni untuk membuat pengiraan gaji, proses pembayaran, pengurusan elawan dan faedah, pelaporan dan penyertaan gaji. Di mana pengiraan gaji ni dia dipengaruhi oleh faktor seperti gaji asas, allowance, pemotongan yang diperlukan. Dalam proses pembayaran pula dapat memudahkan proses bayaran gaji pekerja, pengiraan kadar gaji bersih dan dibayar setelah memasukkan rekod potongan cukai seperti KWSP, potongan EPF dan potongan PCB. Baiklah, seterusnya sistem latihan dan pembangunan. Sistem latihan dan pembangunan ni dia boleh membantu organisasi untuk melaksanakan proses perancangan dan pengurusan program latihan dan pembangunan pekerja, di mana dalam Akta Syarikat 1965, Akta 125 di bawah Pembangunan Sumber Manusia, latihan dan pembangunan perlu ada dalam sistem Human Resource Management untuk membantu dan menganalisis keperluan latihan, membuat penjadualan latihan, melaksanakan pendaftaran dan pemantauan peserta latihan. Baiklah, seterusnya yang terakhir, sistem prestasi dan penilaian, di mana sistem prestasi dan penilaian ni juga membolehkan organisasi dapat memudahkan proses untuk menilai dan mengurus prestasi pekerja dengan lebih sistematik. Sebagai contoh, setiap institusi ini dia ada garis panduan tersendiri, di mana sistem penilaian prestasi dapat melibatkan penetapan sasaran kerja tahunan, penilaian pekerja dan pencapaian kerja tahunan semasa, di mana terdapat 3 poin yang saya boleh terangkan dalam proses penilaian ini. Yang pertama, tujuan penilaian dilaksanakan, di mana untuk menentukan kelayakan pergerakan atau anjakan gaji tahunan. Yang kedua, sasaran kerja tahunan. Sasaran kerja tahunan atau SKT ni dia perlu ada untuk setiap pekerja, di mana untuk mendapatkan kemajuan pelaksanaan, SKT ni dia adalah medium yang digunakan untuk membantu pekerja dan organisasi dalam mencapai matlamat serta meningkatkan kemahiran. Seterusnya, laporan penilaian prestasi tahunan. Laporan ni dia mampu dapat memberi maklum balas terhadap pekerja berkaitan prestasi kaki tangan sepanjang tahun. Dan laporan penilaian prestasi tahunan selalunya dipersetujui antara pekerja dan penyelia sebagai pengesahan prestasi serta maklum balas. Baiklah, saya serahkan slide seterusnya.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang carta, gambar serta sijil yang berkaitan. Seperti yang kita tahu, pengurusan sumber manusia ini melakukan kerja-kerja pengambilan pekerja secara umumnya dan kebiasaan memerlukan carta untuk mengurus pengambilan pekerja. Di sini adalah satu contoh carta yang digunakan oleh pengurusan sumber manusia di mana bermula daripada pengambilan pekerja, pemilihan, orientasi, penilaian prestasi, latihan dan pembangunan, pertukaran tugas, pampasan organisasi serta penamatan. Seterusnya saya akan membincangkan tentang gambar yang berkaitan. Ini adalah satu contoh gambar yang menunjukkan pengurusan sumber manusia memberikan satu orientasi atau taklimat awal kepada pekerja-pekerja baru ataupun pelajar latihan industri. Ini merupakan salah satu gambar daripada syarikat X di mana memberikan taklimat awal serta gambaran awal kerja serta kelebihan dan peraturan yang ada di syarikat tersebut. Selain itu juga, pengurusan sumber manusia juga akan mengeluarkan sijil-sijil yang berkaitan seperti contohnya seperti sijil perhargaan atau sijil perkhidmat. Kebanyakannya sijil perhargaan lah. Seperti kita tahu, pengurusan sumber manusia juga ada dalam dua sektor iaitu industri dan institusi. Dan contoh sijil yang berada di institusi ialah sijil perkhidmatan kecemerlangan di mana salah seorang warga pendidik ataupun staf di situ telah mencapai KPI yang ditetapkan oleh institusi tersebut. Bagi untuk industri pula, ada sijil perhargaan di mana sijil perhargaan diberikan kepada mereka yang berjaya mencapai KPI di tempat kerja tersebut, di bagi industri tersebut. Okay, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hakimi bin Samsudin, nombor matrik DB210080. Ini saya akan membincangkan tentang kepentingan dan kelemahan sistem pengurusan sumber manusia dalam konteks sistem pengurusan makmal dan bengkel. Saya akan terangkan tentang kepentingan sistem pengurusan sumber manusia. Yang pertama adalah optimum sumber manusia. Sistem yang berkesan dapat membantu pengurusan makmal dan bengkel untuk mengenalpasti bakat dan kemahiran pekerja dan mengguna sumber manusia secara optimum dan menyeluruh, termasuk pengagihan tugas yang sesuai dengan kemahiran individu tersendiri. Yang kedua adalah peningkatan produktiviti. Dengan memastikan semua pekerja mempunyai latihan yang mencukupi, sistem pengurusan sumber manusia boleh meningkatkan produktiviti pekerja yang pada gilirannya meningkat prestasi keseluruhan bengkel. Yang ketiga adalah penyeliaan prestasi. Sistem pengurusan sumber manusia menyediakan rangka kerja untuk menilai prestasi pekerja dan memberi maklum balas. Ini dapat membantu pekerja memahami jangkaan prestasi dan memberi peluang kepada pengurus untuk mengiktiraf dan mempertingkatkan prestasi yang baik, juga menangani kelemahan. Yang keempat, keselamatan dan kesihatan pekerja. Melalui latihan dan pematuhan kepada garis panduan keselamatan, sistem pengurusan sumber manusia dapat meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerja di bengkel yang mungkin merendahkan risiko kemalangan. Yang kelima, perancangan sumber manusia jangka panjang. Dengan sistem pengurusan sumber manusia yang teratur, bengkel dapat merancang keperluan sumber manusia jangka panjang dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyediakan pekerja yang diperlukan dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya tentang kelemahan sistem pengurusan sumber manusia. Yang pertama adalah kos. Memastikan sistem pengurusan sumber manusia yang cemerlang mungkin memerlukan pelaburan dan signifikan dalam latihan, teknologi dan tenaga kerja sumber manusia. Kos ini mungkin menjadi kelemahan terutamanya pada organisasi kecil. Yang kedua adalah kompleksiti. Sistem pengurusan sumber manusia yang terlalu kompleks boleh menghalang pekerja dan pengurus daripada memahami dan melaksananya dengan berkesan. Ini boleh menyebabkan kebingungan dalam organisasi. Yang ketiga, perubahan budaya. Mengubah budaya organisasi untuk menyokong amalan pengurusan sumber manusia yang lebih baik mungkin sukar. Tapi pekerja lama mungkin menentang perubahan tersebut dan perlu masa untuk melaksanakannya dengan berkesan.
Yang keempat, kehilangan fokus. Terlalu banyak peraturan dan proses dalam sistem pengurusan sumber manusia boleh mengakibatkan pekerja dan pengurus kehilangan fokus daripada tujuan utama organisasi. Yang terakhir adalah yang kelima, keperluan masa. Pemantauan dan mengekalkan sistem pengurusan sumber manusia yang berkesan memerlukan masa yang banyak daripada pengurusan bengkel. Ini boleh mengurangkan masa yang dapat dihabiskan untuk tugas-tugas operasi yang lain.